العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung lagi pelajaran kita dalam kitab Jami' Al-Ulumi wal Hikam karangan Ibn Rajab Al-Hambali yang mensyarahkan 42 hadis karangan Al-Imam An-Nawawi dan 8 lagi tambahan hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh beliau. Hadis semuanya ada 50. Hari ini kita tiba kepada hadis yang ke-38 yang mana kitab Arabnya ini, Jami' Ulum Hikam. Kitab Melayunya ni. Ini kitab Melayunya. Baik. Hadis yang ke-38 menceritakan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai kepada bahagian tentang wali Allah ni, bahagian doa. Wali Allah ni kalau dia doa, Allah Taala terima. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini hadis qudsi, walain, dan sekiranya walain sa'alani, andai kata wali aku tu mohon kepada aku, maka la'u'tiyanna, pasti aku akan bagi. Walain ista'adhani, dan kalaulah wali aku tu mohon perlindungan daripada aku, daripada sesuatu, la'u'idhannahu, pasti aku akan lindung wali-wali aku tu. Kemudian pengarang telah menyenaraikan kisah-kisah sebanyak 25 kisah yang ada dalam kitab ini, kisah tentang karamah para wali, iaitu kisah bagaimana doa-doa mereka Allah Ta'ala makbulkan. Jadi pada minggu lepas saya telah bacakan kisah ini sampai kepada kisah yang ke berapa, lupa dah. Yang ke-19 tak silap saya, muka surat 1542. Cerita tentang seorang lelaki bernama Habib Al-Ajami. Tentang kewalian dia, tentang tentang karamah dia. Jadi hari ini masuk pada kisah yang ke-20. Kisah yang ke-20, pada satu musim kemarau, beliau telah membeli makanan yang banyak. Muka surat 1543. Beliau di sini Habib Al-Ajmi lah. Masih lagi cerita Habib Al-Ajmi. Beliau telah memberi makanan yang banyak, membeli makanan yang banyak. Lalu bersedekah dengannya, dengan makanan tersebut, kepada orang-orang miskin. Kemudian beliau menjahit beberapa uncang duit, lalu meletaknya di bawah hamparan tidurnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian penjual-penjual makanan itu datang meminta bayaran harga makanan itu. Beliau pun mengeluarkan uncang-uncang itu. Tiba-tiba didapati ia penuh dengan dirham. Dirham ni maksud dia wang perak. Beliau pun menimbangnya, didapati beratnya sama dengan hak mereka, iaitu jumlah yang perlu dibayar kepada mereka. Beliau pun membayarnya kepada mereka. Nak bagi tahu orang wali Allah ni, dia beli-beli makan, dia tak bayar lagi. Dia beli-beli makanan, kemudian dia sedekah pada orang miskin. Kemudian dia buat satu dompet. Dia letak bawah hamparan tidurnya. Dia buat satu uncang, letak bawah hamparan tidurnya. Maka orang yang peniaga-peniaga makanan tu datanglah minta bayaran. Buka uncang tu, tengok ada duit dah dalam tu. Orang rapat dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala boleh bagi. Dia doa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala penuhkan uncang tersebut. Bila tengok uncang tersebut, yang penuh tersebut, duit banyak mana penuh? Cukup-cukup dengan harga bayaran makanan yang dia beli untuk sedekah pada fakir miskin. Ini kisah-kisah wali lah ni. Terdapat seorang lelaki yang banyak mempermainkan Habib. Habib sini Habib Al-Ajmi lah. Beliau pun berdoa ke atas lelaki itu, lalu dia ditimpa penyakit sopak. Penyakit sopak ni, orang Kelantan kata bala. Abros. Baik.
nak bagi tahu doa orang-orang wali ni, doa mereka doa yang amat makbul. Pada satu ketika beliau bersama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun wali juga. Habib Al-Ajmi wali juga. Jadi Habib Al-Ajmi ini bersama Malik bin Dinar. Beliau didatangi oleh seorang lelaki. Lalu dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada beliau semata-mata kerana beberapa dirham yang dibahagikan oleh Malik. Malik bin Dinar membahagi duit, tak puas hati. Dia pun setelah perbuatan lelaki itu berpanjangan, Habib Al-Ajmi mengangkat dua belah tangannya, beliau ke langit sambil berdoa, wahai Allah, sesungguhnya lelaki ini telah mengganggu kami daripada mengingatimu. Telah mengganggu kami daripada mengingatimu. Kacau kami. Kami sentiasa ingat pada kamu. Tapi sebab dia datang duk kacau kami, maka rehatkanlah kami daripadanya sebagaimana engkau mahu. Aku suruh padamu lah, ikutmu lah nak buat apa, asal kami rehat daripada dia. Lantas lelaki itu pun jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Dia tak doa suruh mati, tapi nak bagi tahu dia doa supaya dia ni direhatkan daripada dikacau oleh lelaki yang mengganggu dia daripada mengingati Allah Ta'ala. Nak bagi tahu makbul doa. Dia minta apa Allah Ta'ala bagi. Tapi kejap lagi kita akan tengok wali-wali ni dia minta apakah sifat dia terhadap diri dia. Kejap lagi kita tengok. Satu kumpulan lagi telah keluar bersama satu peperangan di jalan Allah. Salah seorang daripada mereka ada seekor keldai. Ini sampai doa dia ni untuk hidupkan keldai ni. Ada. Allah Ta'ala makbul. Ia mati. Ini bukan mukjizat sebab mereka bukan Nabi. Ia mati, keldai itu mati. Padahal kawan-kawannya telah berangkat. Dia pun bangun lalu berwuduk dan menunaikan sembahyang. Dia pun berdoa, wahai Allah. Wali Allah ni. Okey. Sesungguhnya aku telah keluar berjihad di jalanmu kerana mengharapkan keredaanmu semata-mata. Aku juga bersaksi bahawa engkau menghidupkan yang mati dan membangkitkan semua yang ada dalam kubur. Maka hidupkanlah untukku akan keldaiku. Dia minta. Dia ni sebab zaman dulu tak ada kereta. Jadi dia nak guna keldai untuk berjihad fi sabilillah. Maka Allah Ta'ala hidupkan keldai. Dia pun bangun menuju kepada keldai dan mukulnya. Lantas keldai itu bangun sambil mengibas dua telinganya. Dia pun menunggangnya dapat mengejar kawan-kawannya. Kemudian dia menjual keldai itu di Kufah. Dia sama dengan kereta. Sama dengan kereta. Pendakwah lah. Pendakwah bawa kereta. Ada cerita-cerita yang menceritakan bagaimana minyak habis. Pendakwah dulu. Sebab minyak kereta habis. Dia bubuh dah air lah. Dengan izin Allah, kereta boleh gerak. Kenapa? Kerana dakwah fi sabilillah. Allah bantu dakwah dia. Allah bantu agama dia. Allah Ta'ala berfirman. Wala yansurannallahu man yansuruh. Wala yansurannallahu man yansuruh. Orang belajar bahasa Arab, dia akan faham. Apa maksud wala yansurannallahu man yansuruh. Allah Ta'ala pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, Allah Ta'ala guna wala yansuranna. Perkataan asalnya sama. Nasara yansuru. Asalnya sama. Nasara yansuru. Wala yansuranna. Asalnya yansuru. Tapi Allah Ta'ala bubuh lam, la. Lepas tu Allah Ta'ala bubuh nun, taukid belakang. Maksudnya Allah benar-benar pasti akan menolong. Menolong siapa? Man yang suruhu. Orang yang menolong agamanya. Perkataan yang suruhu tu tak ada lam, tak ada nun taukid. Tapi Allah Ta'ala punya perbuatan, pertolongan Allah ada lam, ada nun. Apa maksud lam dan nun? Allah pasti benar-benar akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah Ta'ala tak sebut wala yansurannallahu man la yansurannah. Allah Ta'ala tak sebut gitu. Maknanya orang yang tolong agama Allah biasa-biasa pun Allah Ta'ala akan bantu dia sungguh-sungguh. Tu maksud dia. Ini dari segi bahasa Arab bagaimana. Allah Ta'ala tak sebut wa yansurullahu man yansur. Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Allah Ta'ala membantu orang yang bantu agama. Tak. Allah Ta'ala pasti sungguh-sungguh akan bantu orang yang bantu agamanya.
Ni nak bagi tahu bagaimana Allah Ta'ala menyebut dia benar-benar buat. Orang yang tolong agama walaupun tolong biasa-biasa. Tu beza. Beza perkataan yang Allah Ta'ala guna. Ni orang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Ni kelebihan orang tahu bahasa Arab. Bila dia baca Quran dia tahu dah macam mana maknanya sebab ada beza. Beza apa? Beza ungkapan yang Allah Ta'ala guna. Okey, saya tunjuk baru senang. Wala yansuranna. Yang ni ada lam, ada nun. Yang ni tak ada lam, tak ada nun. Dengan makna la yansuranna ni dia bubuh dua penegasan. Allah pasti benar-benar akan tolong orang yang tolong agama Allah. Yang ni tak ada lam, tak ada nun. Maknanya orang yang tolong biasa-biasa je, Allah Ta'ala akan tolong sungguh-sungguh. Tu maksud dia. Itu apa nama fungsi lam dengan nun. Dalam pengajian bahasa Arab. Yang dia kena belajar bahasa Arab lah. Dia panggil fungsi taukid. Dia panggil istilah dia. Baik. Kita tengok lagi. Allah Ta'ala bantulah tu. Jadi kita harap kita Allah Ta'ala bantu jugalah. Sekumpulan tentera telah keluar berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka ditimpa kesejukan yang teruk sehingga mereka hampir mati. Lalu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sebelah mereka terdapat sebuah pokok yang amat besar. Tiba-tiba pokok itu terbakar dengan api yang menyala-nyala. Lantas mereka mengeringkan pakaian mereka dan memanaskan badan dengan api itu sehinggalah terbit matahari. Mereka pun beredar dari situ dan pokok itu dikembalikan kepada keadaan asalnya. Ni peliknya. Kembali asal pula. Nak bagi tahu betapa karamah Allah bagi kepada orang berjihad ya Allah. Sebab Allah Ta'ala janji juga. Allah Ta'ala janji wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah Ta'ala turunkan kepada orang yang berjihad ialah Allah tentera-tentera yang mereka tak nampak. Ada tentera malaikat, ada tentera yang mereka nampak. Jadi ini tentera Allah lah ni. Abu Qilabah telah keluar untuk menunaikan haji dalam keadaan berpuasa. Beliau telah mendahului sahabat-sahabatnya pada hari yang panas. Lalu beliau ditimpa dahaga yang teruk. Beliau pun berdoa, wahai Allah, sesungguhnya engkau berkuasa menghilangkan dahagaku tanpa perlu aku berbuka. Dah letih ni macam mana? Tiba-tiba dia doa supaya hilangkan dahaga tanpa perlu aku berbuka. Tiba-tiba beliau dipayungi sepotong awan. Ia menurunkan hujan ke atas beliau sehingga membasahkan pakaiannya dan hilang dahaganya. Beliau pun singgah di tempat itu lalu membuat beberapa lopak air serta memenuhkannya dengan air hujan itu. Kemudian kawan-kawannya telah sampai ke tempat beliau dan meminum air itu. Hujan itu sedikit pun tidak menimpa kawan-kawannya. Yang ni kisah karamah Abu Qilabah. Baik. Banyaklah kisah ni. Dalam masyarakat Melayu pun banyak. Saya beli buku tulisan Wan Muhammad Saghir. Tulisan Wan Muhammad Saghir, seorang pengkaji ulama Semenanjung, ulama-ulama Melayu. Muhammad Saghir. Dalam tu dia cerita biografi ulama dan ada kisah-kisah kekeramatan ulama-ulama Melayu. Banyak juga ceritanya keramat-keramat ulama Melayu. Cerita Tok Kenalinya. Lepas tu ada pula buku tokoh ulama Semenanjung. Ada 2 jilid. Pun dalam tu kisah-kisah ulama-ulama dulu bermula dengan Tuan Guru Haji Abdul Malik Sungai Pinang. Kemudian ada Tok Kenali, ada Pak Dok, ramailah Tok Guru. Kita tengok wali-wali kat Melayu ni pun boleh tahan juga. Sebab mereka ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagikan kepada mereka mustajab doa. Baik. Sifat orang yang mustajab doa. Mereka yang mustajab doa tadi, yang kita sebut 25 kisah tadi, mereka sendiri macam mana? Kita tengok. Kebanyakan orang yang mustajab doa di kalangan salaf. Siapa salaf? Saya dah beritahu dah dulu salaf. Salaf ni ialah golongan yang hidup 300 tahun. 300 tahun. Maknanya 300 hijrah ke bawah. Sebab Nabi bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. 100 kurun yang pertama. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian kurun selepasnya 100 kurun yang kedua. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian selepas tu 100 tahun yang ketiga. So 300 tahun.
So siapa imam apa nama Imam Asy-Syafi'i salaf kerana dia lahir 150. Imam Hanafi salaf. Imam Ahmad bin Hanbal salaf. Imam Ibn Taimiyah tak salaf sebab dia tahun 600 dia tahun 600. Ibn Rajab Hambali ni bukan salaf. Sebab dia lebih pada 300 tahun. Tapi mereka ulama-ulama hebat. Imam Ghazali bukan salaf sebab dia tahun 505 meninggal. Imam Nawawi bukan salaf. Kena ingat apa nama maksud salaf tu. Tapi mereka ulama-ulama yang hebat belaka. Baik. Jadi dia pun ceritalah kisah salaf dulu. Antaranya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa dia? Dia kata merupakan orang yang paling sabar dalam menanggung ujian Allah dan memilih pahala. Mereka ni doa makbul, tapi mereka pilih sabar daripada pilih makbul doa. Ia untuk diri dia. Mereka tidak berdoa untuk diri sendiri supaya dilepaskan daripadanya. Ni pesing geng ni. Dia lebih suka sabar. Dia macam Su'airah. Ada seorang sahabat perempuan nama Su'airah. Nama dia Su'airah. Kata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni anak murid kepada Ibnu Abbas. Dan Atha bin Abi Rabah ni tak sempat hidup zaman Nabi. Dia sempat belajar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iaitu sepupu Nabi, sahabat. Satu hari, Ibnu Abbas ni tengok Su'airah sedang perempuan hitam, perempuan kulit hitam sedang bertawaf di Baitullah. Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, kalau kamu nak tengok ahli syurga, tu perempuan tu. Tu ahli syurga tu. Tu perempuan tu. Jadi peliklah Atha. Atha kata macam mana kamu tahu di ahli syurga? Waktu Nabi duk ada dulu, Nabi duk hidup, dia datang jumpa Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia bagi tahu Nabi, "Ud'a Allah, tolong doa kepada Allah ya Rasulullah." Doa apa? Doa an yu'afiyani, supaya Allah sehatkan aku. Ceritanya dia mengaku dia pergi mengadu pada Rasulullah, "Inni suri'tu." Aku ni ada waktu aku kena sakit sawan. Bila aku sawan aku jatuh. Suri'tu, aku jatuh dah aku tak sedar. Bila aku tak sedar, datang tak sedar, kesian lah. Macam aku kena sawan lah. Jadi minta tolong, ya Rasulullah, tolong doalah supaya Allah Ta'ala sehatkan aku. Jawab Rasulullah, "In sabarti falakil jannah." In sabarti, kalau kamu sabar, falakil jannah. Kamu akan dapat syurga. Tapi, kalau kau nak aku doa, aku akan doa. Maknanya kalau kamu nak aku doakan kepada kamu, aku doa. Fayu'afiyakillah. Nanti Allah Ta'ala sihatkan. In syi'ti da'autullah fayu'afiyakillah. Kalau kamu nak aku doa kepada Allah, maka Allah sihatkan kamu. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu nak juga, kamu sabar je lah. Nanti kau dapat syurga. Okey, pilih. Kalau sabar terus dengan sakit macam ni, syurga. Kalau sehat, kalau nak sehat, aku doa kau sehat. Tapi belum tentu syurga. Okey, apa jawab perempuan ni? Dia kata kalau gitu tak apalah. Tak usah doa sehat lah. Biarnya sakit pun tak apa. Confirm dapat syurga. Jadi inilah pilihan yang dipilih oleh Su'airah. Kemudian dia pun pergi. Tiba-tiba dia datang semula. Bila datang semula dia kata, "Ya Rasulullah, inni atakasyafu." Masalahnya bila aku tak sedar sawan tu, aku jadi terdedah aurat aku. Bila aku datang sawan tu, kain tudung tah mana apalah. Maka minta tolong satu, ud'ullaha alla atakasyafa. Tolong doa kepada Allah agar aku ni tidak terdedah aurat. Ni nak bagi tahu orang dulu, walaupun sawan, tak nak terdedah aurat. Jadi Allah Ta'ala, jadi dia minta kepada Rasulullah. Rasulullah pun doa kepada Su'airah supaya tidak terdedah aurat ketika sawan datang kepada dia. Maka selepas daripada Rasulullah doa, dia tidak lagi terdedah aurat ketika kena sawan. Nak bagi tahu sahabiah dulu, orang-orang dulu jaga aurat,
Kalau sawan pun tak nak dedah aurat. Ni orang kita ni pula tak sawan pun sengaja dedah aurat. Ni orang kita. Jadi nak bagi tahu dia pilih mana? Dia pilih sabar. Dia pilih sabar daripada makbul doa sihat. Ni geng-geng wali-wali ni lain taraf dia. Baik, telah diriwayatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabat yang saya cerita minggu lepas. Yang ada seorang lelaki nama Usamah. Tak ada nama dia dalam ni. Nama Usamah bin, tak ingatlah. Usamah yang mana Usamah ni tak puas hati. Yang dia doakan, Allahumma yang Sa'ad doakan, Allahumma in kana kadhiba. Ya Allah, sekalaulah Usamah tu memang penipu, memang buat jahat kepada aku, tolonglah ya Allah, panjangkan umurnya. Allahumma atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa arridhu lil fitan, dan dedahkan dia kepada ujian-ujian. Maka panjanglah umur siapa? Umur Usamah yang kacau Sa'ad, dan sentiasa fakir sampai tua sehingga mata dia, kelopak mata ni dah tutup mata depan, dan dia tua pun masih lagi gatal duk kacau anak dara orang di tengah-tengah jalan. Dan dia kata, asabatni da'watu Sa'din, aku telah kena bala dengan doa Sa'ad. Maknanya doa Sa'ad makbul. Dia sendiri. Telah diriwayatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu berdoa untuk orang lain, kerana mereka mengetahui bahawa doa beliau diperkenankan. Kenapa doa Sa'ad makbul? Minggu lepas saya sebut, sebab Nabi pernah sebut kepada Sa'ad, atib mat'amaka takum mujabat da'wah. Jagalah makanan kamu, pasti kamu akan makbul doa. Jadi dia jaga makan. Lalu ada orang berkata kepada beliau, alangkah baiknya jika kamu berdoa kepada Allah untuk memulihkan matamu. Rupanya dia ni diuji oleh Allah Ta'ala, mata dia buta. Mata dia buta. Jadi orang kesian tengok dia, Sa'ad, kau doa lah supaya Allah Ta'ala pulihkan mata buta kamu tu. Doa kat orang makbul aja. Sedangkan beliau telah buta. Beliau menjawab, ketetapan Allah lebih saya sukai daripada mata saya. Ni nak bagi tahu. Makbul doa pun dia tak doa untuk diri dia, kerana dia nak sabar tu lagi besar pahala. Ni doa ni wali-wali. Kisah yang kedua, salah seorang daripada mereka yang dimakbulkan doa telah diuji dengan penyakit kusta. Penyakit kusta dalam bahasa Melayu? Gangren, apa nama? Tak ingatlah. Penyakit kusta. Baik. Lalu ada orang berkata kepadanya, telah sampai ke pengetahuan kami bahawa kamu mengetahui nama Allah yang teragung. Okey. Antara doa yang makbul ialah orang yang doa dengan menggunakan nama Allah yang agung. Dalam bahasa Arab dia panggil Ismullahil A'zam. Orang yang doa dengan guna Ismullahil A'zam ni makbul. Tapi Ismullahil A'zam tak ada siapa tahu. Ada ulama kata ya hayyu ya qayyum. Ada ulama kata wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim. Ada ulama kata Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ulama kata Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baik, banyaklah versi-versi Ismullahil Azam. Tak tahu mana satu. Sebab disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni dikatakan dia tahu Ismullahil Azam, yang mana nama tu kalau doa pastilah makbul. Jadi orang pergi bagi tahu dia, doalah dengan doa tu. Alangkah baiknya kalau kamu memintanya, iaitu minta pada Allah supaya menghilangkan apa yang menimpa kamu. Kamu kan kena kusta, doalah dengan guna nama Ismullahil Azam. Lantas dia menjawab, wahai anak saudaraku, sesungguhnya dialah yang telah mengujiku, dan saya pula tidak suka menolaknya. Sakit kusta ni Allah bagi. Tak apalah, aku tak suka nak tolak apa yang Allah bagi. Ni hebat ni. Ni hebat ni, orang-orang wali-wali ni dia lain. Ada orang berkata kepada Ibrahim At-Taimi yang sedang ditahan dalam penjara Al-Hajjaj. Al-Hajjaj kan terkenal seorang yang suka tangkap orang-orang. Tangkap orang tu, tangkap orang ni. Orang pun cakap pada Ibrahim At-Taimi, kau doa lah, kan doa kau makbul. Alangkah baiknya kalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau pun menjawab, saya tidak suka berdoa kepadanya supaya melepaskan daripada saya apa yang memberi pahala kepada saya. Dia kata duduk dalam penjara ni kan pahala. Apa peliknya, duduk je lah. Tak doa dia untuk dikeluarkan. Ini.
Okey, begitu juga Sa'id bin Jubair. Beliau telah bersabar atas perbuatan jahat Al-Hajjaj sehingga beliau dibunuhnya, sedangkan beliau seorang yang dimakbulkan doa. Jadi Al-Hajjaj ni terkenal lah seorang yang amat zalim lah. Tetapi bila kita baca buku, ada satu buku tentang sisi-sisi baik Hajjaj. Antaranya bubuh baris Quran. Sisi-sisi baik. Kita biasa dengar sejarah ni sisi-sisi buruk Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Adalah sisi-sisi buruk dia. Dia bergaduh dengan Abdullah ibn Zubair. Sampai Abdullah ibn Zubair dibunuh. Abdullah ibn Zubair ni anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam. Anak kepada Asma Az-Zubair ibn Al-Awwam. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang confirm masuk syurga. Dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar, adik-beradik Aisyah. Jadi dia ni merupakan biras Az-Zubair ni birah dengan Nabi lah. Biras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kepada Az-Zubair nama Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair dibunuh oleh siapa? Al-Hajjaj. Terkenal lah Hajjaj ni memang orang yang banyak bunuh orang. Okey, tapi bila saya baca buku Sisi Baik Hajjaj, nampak banyak juga kebaikan dia buat. Jadi kita orang yang kemudian dulu ni saya kuat agak ceramah duk kata Hajjaj ni jahat apa semualah. Biasalah kita dulu baca sikit. Bila kita tambah lagi baca, ada satu buku ditulis tentang Hajjaj, baca-baca balik ada sisi baik Hajjaj. Maka sekarang nak cerita buruk-buruk Hajjaj pun kita tak tahulah bagaimana dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab baris Quran tu dia. Baris tu. Yang kita nak baca Quran boleh betul sekarang ni sebab ada baris tu, antaranya dia lah. Kesan daripada zaman pemerintahan dia lah. Jadi kita pun fikir balik, aduh, aku baca Quran betul ni pun adalah tu Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi kita serah pada Allah lah keadaan dia tu. Cuma kita tahulah cerita dia tu pernah bunuh orang tu, bunuh orang ni. Baik. Beliau pernah mempunyai seekor ayam jantan. Siapa dia? Sa'id bin Jubair. Dengan mendengar kokokannya, beliau dapat bangun malam untuk menunaikan sembahyang. Pada satu malam, ayam itu tidak berkokok pada masa kebiasaannya. Lantaran itu, Sa'id tidak bangun untuk menunaikan sembahyang. Perkara ini telah menyusahkan beliau. Susah hati kalau tak boleh bangun sembahyang. Allah. Lalu beliau berkata, kenapakah ayam itu tidak berkokok? Semoga Allah memotong suaranya. Kan tak ada suara kan? Selepas itu, ayam itu tidak lagi berkokok. Ibu beliau pun berkata kepada beliau, wahai anakku, selepas ini janganlah kamu berdoa ke atas sesuatu jua pun. Berdoa ke atas. Ini bahasa Arab. Kalau berdoa kepada ad-du'a ila, ad-du'a ila maksud dia panggil. Kalau ad-du'a terhadap, doa terhadap, doa tak ada huruf jar depan tu. Da'autullah, maknanya doa li, doa untuk maknanya doa baik. Kalau doa ala, doa atas, makna dia doa buruk. Jadi dia tak terjemah doa buruk ni. Wahai anakku, selepas ini janganlah kamu berdoa buruk ke atas sesuatu jua pun. Sebab kataan yang digunakan dalam kitab Arab ni, dia tulis dalam kitab Arab ni, yang digunakan ialah ala. Ala maksud dia sesuatu yang buruk. Itu ala. Baik, saya terjemah. Ya bunayya la tad'u ba'da hadha ala syai'in. Dia tak kata ya bunayya la tad'u ba'da hadha li syai'in. Kalau ala syai'in maksudnya doa buruk. Itu bahasa Arab jangan main-main. Kalau kita pergi jumpa dengan orang Arab, kita kata ya akhi ud'ullah li, ud'ullah li. Tolong doakan kepada Allah untukku. Doa baik. Tapi kalau kita kata ya akhi ud'ullah alayya, doakan ke atasku. Tu naya. Ke atasku mana doa buruk tu. Hanya perkataan li dengan ala je. Beza. Tu bahaya. Bahasa Arab dia terlalu halus. Sebab tu bahasa Quran tu bahasa Arab. Baik. Ada orang menyebut bahawa kepada Rabi'ah Al-Adawiyah tentang seorang lelaki yang punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dia hanya memakan apa yang dikutipnya daripada benda-benda yang dibuang tong-tong sampah. Lalu seorang lelaki berkata, apakah yang memudaratkan
laki ini jika dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikannya tidak perlu lagi melakukan perkara ini. Lantas Rabi'ah menjawab, sesungguhnya wali-wali Allah tidak memarahi ketetapan Allah apabila Allah telah memutuskan kepada mereka. Jadi orang bagi tahulah kenapa orang rapat dengan Allah ni tak nak doa untuk jadi lagi baik lagi. Rupanya kata Rabi'ah, itulah wali-wali Allah. Dia tidak memarahi ketetapan Allah. Haywah bin Shuraih hidup dalam keadaan yang sangat susah. Lalu ada orang berkata kepada beliau, alangkah baiknya kalau kamu berdoa kepada Allah supaya menjadikan hidup kamu senang. Beliau pun mengambil sebiji batu kerikil di atas tanah lalu berkata, wahai Allah, jadikanlah ia emas. Nak bagi tahu doa dia makbul. Kalau nak batu jadi emas pun boleh jadi emas. Lantas ia bertukar menjadi seketul emas di dalam tapak tangannya. Beliau berkata, tidak ada kebaikan di dunia kecuali Allah. Kemudian beliau berkata lagi, dia lebih mengetahui tentang apa yang membaiki hamba-hambanya. Maknanya bagi tahu dia ni kalau doa confirm dengan izin Allah makbul. Tapi dia tak pilih untuk memakbulkan doa, mengkayakan diri dia, tapi dia lebih menerima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman zaman salaf lah. Almarhum ayah saya cerita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Tuan Guru Haji Abdul Rahman di Thailand. Dia ni kawan baik kepada almarhum tok saya. Tuan Guru Haji Abdul Rahman merupakan tok guru pondok di kampung Pok Cek Ting, nama kampung tu. Ada pondok dia, kampung Pok Cek Ting. Dan juga almarhum tok guru tok ayah saya, tok datuk saya di kampung sebelah tu. Jadi dua-dua ni sama-sama tok guru, kawan baik lah. Anak sulung ayah atuk saya dihantar belajar di pondok tu. Jadi bapak saya ceritalah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni pernah diuji sakit. Diuji sakit, maka dia tak pergi berubat. Bila orang datang jumpa dengan dia, pergi berubat lah Tok Guru. Apa dia cakap? Dia kata, Allah tak lupa pada Abdul Rahman. Dia kata gitu. Allah tak lupa pada Abdul Rahman. Dia punya tinggi, tarah-tarah wali dia ni. Allah tak lupa pada Abdul Rahman. Abdul Rahman tak lupa pada dia. Takkan Allah lupa pada Abdul Rahman. Ni cerita cerita tahap ketinggian wali dia lah. Cuma atuk saya lah pergi nasihat dia. Dia diam. Dia tak jawab lah dengan atuk saya. Sebab kawan dia kan. Tu nak bagi tahu wali-wali dulu. Dan memang terkenal. Beliau ni seorang yang makbul doa. Kalau orang kampung sakit, orang kampung nak ambil air penawar, pergi jumpa dia. Jadi dia tidak mahu untuk minta sesuatu bagi diri dia. Tu kelebihan orang-orang rapat dengan Allah Ta'ala. Kita tak sampai tahap-tahap ni. Saya ingat waktu ayah saya sakit tu, bapak saudara saya cerita Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni. Ayah saya kena kanser kan. Dia duduk, waktu tu dia ceritalah. Bapak saya ceritalah. Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Abdul Rahman cakap gitu. Ayah saya pun menangis. Dia menangis lah. Sambil duduk tu dia menangis. Sebab apa? Sebab dia ingat dia ni tak sampai tahap tu. Sebab dia pergi hospital, dia minta doa supaya Allah sihatkan. Dia pun menangis. Tu cerita. Tahap wali-wali ni dia lain. Kita ni tak apa. Salah ke kalau kita pergi jumpa doktor? Tak salah. Sebab Nabi pun tak marah orang yang berikhtiar tetap dapat pahala. Habis sebab tu sebahagian ulama kata ikhtiar untuk sembuhkan sakit ni harus, bukan kata wajib, ada. Ikhtiar tu ada, ulama-ulama mengatakan harus. Kenapa? Kerana nak dapat kelebihan ampun dosa melalui sakit tu. Kalau ikhtiar kita tu nak dapat pahala ikhtiar tu. So tak apa. Jadi lepas ni kalau sakit pergilah hospital, tak apa, dapat pahala pergi hospital tu. Sebab niat kita bila kita sihat, kita boleh baik lagi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, ini cerita-cerita wali-wali ni tak dan dengan kita. Terkadang hikmat doa tidak dimakbulkan. Terkadang seorang mukmin yang doanya dimakbulkan berdoa kepada Allah dengan perkara yang Allah ketahui bahawa kebaikannya ada pada perkara lain. Lalu Allah Ta'ala tidak memperkenankan doanya dan menggantikannya dengan perkara yang lebih baik untuknya. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang ni saya biasa sebut ni. Saya biasa sebut. Doa ni ada kala Allah tak makbul. Bukan maksud tak makbul
Doa ni dia ada 3 cara kemakbulan. Kalau nak catat boleh. Saya sebut dulu dah banyak kali dah. Doa dia makbul sama ada cash atau convert atau postpone. Tu saya sebut banyak kali dah ni. Cash, convert, postpone. Doa ni Allah makbul, bukan kata tak makbul. Tapi kenapa Allah makbulkan? Allah makbulkan bagaimana dalam 3 keadaan. Cash, ya Allah, aku nak 1 juta. Contoh. Allah pun bagi terus cash 1 juta. Dapat cabutan Aufar, bertuah Aufar, Bank Islam dapat 1 juta sungguh. Itu dia panggil cash. Ada yang Allah Ta'ala tak cash, Allah Ta'ala convert. Ada juga. Macam mana convert? Allah Ta'ala tak bagi 1 juta kat dia. Tapi dia ada 4 orang anak. 4 orang anak ni anak pertama dapat beasiswa. Ambil doktor. Beasiswa kedoktoran ni 300,000 tau. Beasiswa kedoktoran ni 300,000 orang belajar. Saya tanya saudara saya. Ada saudara saya doktor. Saya tanya. Beasiswa? Ya. Kerajaan bagi berapa? 300,000. Terkejut saya. Ya Allah. 300,000. Maknanya anak pertama katalah dapat beasiswa kedoktoran 250,000. Anak kedua pun doktor. Anak ketiga doktor. Anak keempat doktor. Katalah. Jadi keempat-empat tu dapat beasiswa 250,000 seorang. Bukankah 250,000 kali 4 itu juga 1 juta? Memanglah Allah tak bagi cash. Tapi Allah convert daripada cash 1 juta. Dia bagi beasiswa anak-anak. Sama juga. Itu gaya makbul doa yang kedua. 2. Convert. Itu contoh convert. Ada convert lain. Contoh, ya Allah, kau murahkan rezekiku. Nampak tak berapa nak murah sangat. Tapi tak ada penyakit dia ni. Penyakit tak ada. Sehat aja. Itu pun dia convert juga. Daripada murah rezeki kepada tak banyak penyakit. Jadi bila tak banyak penyakit, tak ada penyakit, tak perlulah dia habis duit pergi klinik, habis duit. Maknanya sama, lebih kurang je. 2. Yang ketiga, postpone. Postpone dia tak makbul terus. Dia makbul lambat. Ada. Ya Allah. Dia doa lah sejak daripada universiti lagi. Ini saya cerita biasa banyak kali cerita. Ya Allah, aku berkenan sangatlah dengan siswi tu. Contohnya lah. Doa-doa kat universiti. Takdir Allah Ta'ala tak kahwin dia dengan siswi tu. Dia kahwin dengan siswi lain. Dia kahwin dengan budak lain. Perempuan tu pun sama. Tak kahwin dengan dia. Dia doa juga. Tak jadi. Dia dah ada calon lain. Tak jadi kahwin. Bila dah apa nama, dah tua, dah buat alumni. Tiba-tiba berjumpa pula. Dah pencen dah dua tu. Jumpa alumni. Jumpa, awak duk buat apa sekarang? Oh, suami saya dah meninggal lah. Bila meninggal? Tahun lepas. So, sekarang duk seorang. Yang lelaki dia kata, saya pun sama. Isteri saya baru meninggal je semalam. Sudah. Maka berputik kembali, maka kahwinlah 2 orang tu. Makbul tak doa dia? Makbul. Bila? Setelah 40 tahun. Ada juga. Allah pun. Jadi semua tu kerja Allah Ta'ala. Itu semua kerja Allah Ta'ala. Jadi makbul doa, makbul. Tapi makbul dalam bentuk postpone. Sama ada 3, cash, convert, postpone. Jadi persoalan yang kita baca sekarang, ada kalanya doa yang kita mohon Allah tak makbul, tapi Allah Ta'ala pilih, ganti untuk dapat benda lain. Baik. Kita ni mungkin tu lah yang banyak kot. Banyak kita doa Allah Ta'ala tak makbul, tapi Allah convert jadi benda lain. Banyak. Cuba perhati tengok. Banyak kita minta sesuatu benda macam tak dapat je. Tapi benda lain banyak dapat. Rupanya Allah Ta'ala ganti. Telah berlalu sebelum ini dalam hadis Anas yang marfu'. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya di kalangan hamba-hambaku ada orang yang memohon daripadaku satu pintu ibadah. Lalu aku menghalangnya daripada pintu ibadah itu supaya dia tidak dimasuki ujub, bangga diri. Contohlah dia doa nak pergi umrah, nak pergi umrah, tak dapat, tak makbul. Allah Ta'ala tak bagi peluang. Sebab apa? Takut dia jadi orang yang orang yang ujub. Orang yang ujub dengan dah balik umrah dah, rasa ujub, takut. Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui hati manusia. At-Tabarani meriwayatkan daripada hadis Salim bin Abil Ja'ad daripada Thauban daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya di kalangan umatku terdapat orang yang jika dia datang kepada seseorang kamu sambil meminta 1 dinar daripadanya, nescaya dia tidak akan memberikannya. Maknanya orang ni di sisi pandangan manusia amat
tidak dilihat oleh manusia. Kalau dia jumpa nak duit 1 dinar ni duit emas, tak bagi. Jika dia meminta 1 dirham daripadanya, nescaya dia tidak akan memberikannya. Jika dia meminta satu fals daripadanya, dia juga tidak akan memberikannya. Satu fals ni mata wang, tengok bawah tu, mata wang yang menyamai 1/6 dirham. Baik. Tetapi jika dia minta syurga daripada Allah, nescaya Allah kurniakan syurga kepadanya. Dia seorang yang mempunyai 2 helai pakaian lusuh. Dan seorang yang tidak dihiraukan. Jika dia bersumpah kepada Allah, nescaya Allah melaksanakan sumpahnya. Maknanya dia ni, kalau minta dengan orang tak bagi. Tapi kalau dia minta dengan Allah, Allah bagi. Allah boleh bagi. Tapi ada waktu yang Allah Ta'ala tidak bagi. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan oleh ulama lain daripada hadis Salim secara mursal dengan tambahan, jikalau dia meminta daripada Allah sesuatu habuan dunia, Allah tidak akan memberikannya kerana Allah mahu memuliakannya. Ada juga dia ni kalau doa Allah Ta'ala boleh bagi, tapi Allah tak bagi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak memuliakannya. Jadi kita haraplah kita ni banyak-banyak yang Allah tak bagi tu kerana Allah nak bagi yang lebih baik pada ilmu Allah, bukan lebih baik pada ilmu kita. Kita nampak rasa yang tu yang paling baik, tapi pada ilmu Allah yang lain lebih baik. Baik, habis kat situ. Habis bab doa makbul. Mati pula. Wali Allah ni, dia ni doa makbul, Allah sayang dia. Soalan seterusnya, dia mati sakit tak? Soalan ni, dia mati sakit tak? Sebab mati ni memanglah ketetapan Allah kepada manusia, dan mati ni memang sakit. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak buat kepada orang yang Allah Ta'ala sayang ni, sedangkan mati tu sakit? Maknanya kalau Allah matikan dia, maknanya Allah sakitkan dia, sedangkan Allah sayang kat dia. Macam mana ni? Okey, tengok. Kesakitan ketika hendak mati. Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Maknanya ini petikan terakhir ni. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah. Aku tidak pernah teragak-agak. Ini ungkapan yang Allah Ta'ala guna pada zat dia sesuai dengan kefahaman manusia. Allah Ta'ala ni bukannya teragak-agak, tapi dia guna sesuai dengan dia bercakap sama dengan manusia. Baik. Dan perkataan ni Nabi punya perkataan. Bukan firman Allah. Nabi punya perkataan, sebab hadis ni hadis kursi. Wa ma taraddadtu an syai'in. Aku tidak pernah teragak-agak. Bukan makna Allah Ta'ala teragak-agak. Jangan silap faham. Dia sama juga almarhum Tok Guru Ni Aziz ni. Dia ngajar. Saya pernah sebut tu kan. Dia ngajar, dia kata, susah payah Allah Ta'ala cipta tangan, cipta mata, cipta telinga. Kita tak pandai nak bersyukur lagi. Tengok dia guna perkataan. Susah payah Allah Ta'ala cipta. Bukan makna Allah susah nak cipta. Tapi Tok Guru Ni Aziz ngajar pada orang kampung supaya orang kampung pandai menghargai Allah Ta'ala punya ciptaan ni. Orang kampung kan malah hijau. Malah hijau tu lah. Dia kata susah payah Allah Ta'ala buat kaki, buat tangan, buat mata. Nak suruh kita hijau. Ni kita suruh bini hijau. Kita duduk rumah kedai kopi. Kawan Kelantan kan bini ramai yang hijau. Kan pasal Siti Khadijah. Orang lelaki tu, setengah-setengah je lah. Orang lelaki tu, duduk minum kedai kopi. Orang perempuan bekerja. Jadi Tok Guru Ni Aziz marah lah rakyat macam tu. Tapi istilah yang digunakan oleh Tok Guru Ni Aziz, susah payah Allah Ta'ala buat tangan, buat kaki, buat mata, buat telinga, suruh kerja. Dia duduk tidur di rumah tak kerja. Okey, bukan makna Allah Ta'ala susah nak buat. Bagi Allah Ta'ala senang. Itu ungkapan yang digunakan untuk timbul rasa penghargaan rakyat Kelantan terhadap ciptaan Allah pada diri dia sehingga dia bekerja. Bukan makna Tok Guru Ni Aziz menyatakan Allah Ta'ala susah. Gitulah ceritanya. Sama juga dengan ni. Aku tidak pernah teragak-agak. Sebab tu dia buat koma tu. Tentang sesuatu yang akan aku lakukan sebagaimana aku teragak-agak untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang beriman. Sebab apa? Sebab dia bencikan kematian. Sebab mati ni sakit. Walaupun dia soleh setara mana pun, mati ni sakit. Jadi aku tak sukalah menyakitkan dia.
Jadi adalah nilai teragak-agak pada diriku nak bagi tahu Allah sayang sungguh kat hamba dia yang beriman ni. Sampai nak mati pun Allah teragak-agak. Teragak-agak dengan makna teragak-agak Allah lah. Jangan silap faham pula. Maksudnya Allah Ta'ala telah mentakdirkan kematian ke atas hamba-hambanya sebagai firman Allah Ta'ala. Tapi kematian tu memang dah menjadi satu ketetapan. Kalau hidup, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Jadi, oleh kerana itu, mati ni sakit. Jadi aku tak nak sakitkan hamba-Ku sebab aku sayang pada hamba-Ku. Tu yang ada aku teragak-agak tu. Makna aku teragak-agak di sini, faham-fahamlah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sayang sangat. Kematian ialah perpisahan roh daripada jasad. Ia tidak berlaku melainkan disertai dengan kesakitan yang sangat dahsyat. Ia merupakan kesakitan paling dahsyat yang menimpa seseorang hamba di dunia. Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Ka'ab, beritahu kepadaku mengenai kematian. Ka'ab berkata, siapa Ka'ab? Ka'ab ni Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni adalah ulama Yahudi yang masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar ni dia waktu sebelum masuk Islam dia ni banyak tahu kitab Taurat, kitab Injil. Sama dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni geng-geng yang apa nama yang Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Nabi kata kalau mu nak dengar cerita Bani Israel, bolehlah dengar cerita Bani Israel. Tapi jangan kata betul, fala tusaddiquh wala tukadzibu. Jangan kata betul, jangan kata tak betul. Boleh. Sebab apa? Sebab cerita ni cerita datang daripada ulama-ulama dulu. Ulama-ulama ahlul kitab. Antara sumber cerita-cerita Bani Israel, sumbernya Ka'ab bin al-Ahbar lah. Oleh kerana dia ni alim tentang kitab-kitab dulu, kitab Taurat Injil dulu, maka Umar rujuk dia lah. Umar bagi tahu Ka'ab al-Ahbar. Beritahu kepadaku mengenai kematian. Ka'ab berkata, wahai Amirul Mukminin. Ni mati aku ni, dia kata. Ia seumpama sepohon pokok yang mempunyai duri yang banyak dan berada di dalam perut seorang anak Adam. Kemudian lelaki yang kuat dua lengannya berusaha mencabut pokok itu daripada setiap urat dan sendi. Lantas Umar radhiyallahu anhu menangis. Tu setara tu sakit mati. Pokok yang besar duduk dalam perut, berduri-duri. Waktu nak cabut tu lagu tu lah matinya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Moga Allah Taala mudahkan mati kita. Amin ya rabbal alamin. Macam mana nak suruh nak tahu nak suruh mati ni tak sakit. Sakit tapi nak suruh tak sakit. Lagu mana? Nanti kejap kita akan belajar. Minggu depan insya-Allah. Apabila Amr ibn al-As hampir meninggal dunia, beliau ditanya oleh anaknya mengenai perihal kematian. Beliau pun jawab, demi Allah, seolah-olah dua sisi badanku berada dalam satu bekas menyimpan pakaian. Seolah-olah aku bernafas daripada satu lubang jarum. Seolah-olah dahan berduri ditarik daripada kakiku hingga ke kepalaku. Seorang lelaki ditanya ketika hendak mati, bagaimana kamu rasa? Dia menjawab, saya rasa ditarik-tarik dengan kuat. Seolah-olah banyak pisau menikam-nikam ronggaku. Seolah-olah ronggaku satu dapur pembakar roti yang dipanaskan dan menyala dengan maraknya. Ini sekadar apa yang dirasa. Mana kita tak tahulah sebab kita tak rasa. Tapi kita harap mati kita ni Allahu Akbar, Allah permudahkan. Seorang lelaki yang lain perlu ditanya, bagaimana kamu rasa? Dia menjawab, saya rasa seolah-olah langit jatuh ke bumi menghempapku. Saya rasa seolah-olah rohku akan keluar melalui satu lubang jarum. Maknanya, ini perasaan sebelum hampir-hampir mati. Ketika panggil al-ihtidar, muhtadar. Iaitu orang yang hampir nazak. Tapi dia boleh bercakap lagi. Oleh kerana kematian itu adalah sedahsyat-dahsyat ini, sedangkan Allah Ta'ala mewajibkan kematian itu ke atas semua orang hambanya dan mereka mesti menempuhnya, padahal Allah Ta'ala tak suka menyakiti dan menyusahkan orang mukmin. Keadaan ini dinamakan teragak-agak berhubung dengan orang beriman. Itu makna teragak-agaknya. Jadi kita pun tanya, Nabi sendiri sakit juga. Ya, Nabi pun sakit meninggal. Wafat. Itu Aisyah beritahu. Aisyah duduk kat Nabi kan waktu Nabi hampir wafat. Cuma bila kita baca banyak sikit kan. Baca banyak-banyak tentang kematian ni. Saya suka juga baca bab mati-mati ni. Baca bab kematian tu adalah benda-benda yang boleh menyebabkan kita rasa lega sikit. Antaranya mati ni sakit. Mati ni memang sakit. Tak boleh nak bagi tahu tak sakit. Sakit. Cuma bolehlah dikurangkan sakitnya bila lupa. Bila lupa
kesakitan tersebut kerana seronok tengok syurga. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW tentang Nabi sabdakan kepada Aisyah. Apa Nabi beritahu Aisyah? Nabi beritahu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang tak suka bertemu Allah, maka Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dia. Aisyah kata, tanya Rasulullah, kita semua ni tak suka jumpa Allah sebab mati. Jadi adakah Allah Ta'ala tak suka jumpa kita juga? Aisyah tanya Rasulullah SAW. Adakah kita juga akan apa nama, Allah benci? Kenapa Allah Ta'ala benci? Kerana kita tak suka jumpa Allah. Kita kan tak suka mati. Jadi jawab Rasulullah SAW, gini ceritanya. Ceritanya bila orang nak mati ni, Allah akan pertontonkan. Kalau dia ni ahli syurga, dia dipertontonkan syurga. Kalau dia ahli neraka, dia dipertontonkan neraka. Jadi soalannya, kalaulah dia ni dipertontonkan syurga, dia nak mati. Dia nak mati. Bila dia nak mati, dia seronok nak mati. Jadi dia seronok nak mati, Allah pun seronok nak jumpa dia. Tapi kalau dia pertontonkan neraka, dia tak nak mati. Bila dia tak nak mati, Allah pun tak nak jumpa dengan dia. Persoalannya, kalau tonton syurga, apa jadi? Bila orang dipertontonkan syurga, dia lupa sakit. Sebab dia tengok satu benda yang amat cantik. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilihat oleh Mak Datin, kawan kepada isteri Maharaja Aziz. Mak Datin ni, Mak Datin kan mengata kepada siapa? Mak Datin ni kata kepada isteri Maharaja Aziz. Saya tak nak sebut Zulaikha lah. Sebab Zulaikha tu nama yang belum tentu betul ke tak betul. Tapi terkenal lah Zulaikha ni. Baik. Zulaikha kan dia berkenan dengan Nabi Yusuf. Jadi Mak Datin ni pun mengatalah pada dia, alah, dengan budak sendiri pun berkenan. Okey, tak apa. Kau cakap gitu kat aku. Jom, datang rumah aku. Dia datang kan. Mak Datin ni datang. Bila mana Mak Datin ni datang, dia bagi pisau, dia bagi limau. Macam cerita yang kita biasa dengar lah. Kemudian kata, siapa nama? Mak isteri Maharaja Aziz ni, wa qalat ikhruj alaihin. Keluar. Wahai Yusuf, keluar. Keluar. Tunjukkan dirimu di depan Mak Datin yang duk ngata kat aku ni. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Bila mana dia tengok Yusuf, maka oleh kerana kehandsoman Yusuf itu, qatta'na aydiyahunna, mereka pun potong tangan mereka. Bukan potong sekali Qata'a maksud dia potong sekali. Qatta'a maksud dia potong banyak kali, macam cincang. Dia potong jari dia tanpa sedar, sudah luka berdarah jari dia kerana tengok kehandsoman Yusuf. Begitulah orang nak mati. Tak rasa sakit, ditarik nyawanya kerana fana melihat kecantikan syurga. Itulah maksud. Jadi sakit juga, tapi tak sakit sangatlah sebab seronok tengok syurga. Macam orang lelaki lah ni Orang lelaki pun ada kan. Orang lelaki ni bila tengok bidadari comel sangat ni kan. Tarik nyawa pun tak rasa sakit dah. Nyawa ditarik tak rasa sakit sebab apa? Sebab comel sangat bidadari duk panggil come here, I love you. Sudah. I miss you, I love you, I miss you. Isteri menangis sebelah buat tak erau lah. Usah ke isteri menangis. Tarik nyawa pun tak sakit dah. Sebab apa? Seronok tengok syurga. Kata almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. Ketika mana dia baru meninggal je Ustaz Fahmi Zamzam. Ketika mana dia datang ceramah saya dengar. Dia kata syurga dipaparkan kepada orang beriman waktu nak meninggal sebagaimana dipaparkan cerita dalam TV tu. Cerita dalam TV kan, contoh besok atau minggu depan ada cerita yang akan ditayangkan. Cerita ni cerita box office punya cerita, katalah minggu depan ada cerita sedap lah. Cerita. Jadi minggu ni dia akan bagi sikit dia bagi sikit adegan. Sikit dalam TV menyebabkan kita geram nak tunggu pada minggu depan. Gitulah syurga. Dia bagi sikit, Allah comelnya bidadari. Keluar sikit tengok, tu katil dia.
Bagi sikit. Jadi geram. Tengah-tengah duk geram tu ditarik nyawa. Tengah-tengah duk geram tengok tarik nyawa. Jadi tak berapa sakit sangat lah. Orang perempuan pun dia tunjuk beg tangan sikit. Oh, Allah comelnya beg tangan. Oh, katil sikit. Oh, sudah. Lepas tu Wildan, budak-budak comel. Allah geram-geram. Geram-geram, cep, tarik nafas. Mati juga. Tapi mati dalam keadaan lupa sebab seronok duk tengok yang geram-geram. Jelas Okey, habis dah tu setakat tu. Ada soalan? Boleh tanya. Tak ada, boleh kita berhenti. Kalau ada soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Orang yang mati dalam tidur tu macam mana Ustaz? Adakah dia merasai sakitnya mati dan adakah syaitan mengganggu dia? Baik. Pertama sekali nak jawab, semua mati ni Nabi sebut innalil mauti sakarat. Nabi kata sesungguhnya mati tu pasti ada sakarat. Ada sakarat, ada sakit dia. Itu satu jawapan. Jawapan kedua, adakah syaitan mengganggunya? Baik. Syaitan ni dia tak tahu bila orang nak mati. Kita kena faham, syaitan ni dia tak tahu bila orang nak mati. Dia main teka-teka je. Jadi bagi orang yang mati dalam tidur tu, wallahu a'lam, mungkin syaitan pun tak sangka dia nak mati. Maka terlepaslah dia daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni dia main teka-teka je. Bukti dia main teka-teka sahaja. Buktinya sebab tak ada siapa tahu. Allah Ta'ala je tahu bila nak matinya. Baik. Ada satu kisah seorang ulama. Ni ada dalam kitab Imam Ghazali. Seorang ulama waktu hampir dia meninggal dunia. Orang ajar pada dia. Orang ingatkan dia. La ilaha illallah. Dia pun jawab la. La ilaha illallah. La tu tak lah. La ilaha illallah. La. Kemudian tak jadi mati. Sebab tak tahu bila tak jadi mati, bila tak jadi mati, orang tanyalah Tuan Guru. Waktu Tuan Guru nak mati, tak jadi baru ni. Kami ni ingatkan Tuan Guru la ilaha illallah. Tuan Guru kata la. Kami rasa bimbang. Apalah Tok Guru ni? Orang kata la ilaha illallah, jawab tak. Kata Tok Guru ni, sebenarnya waktu kau cakap la ilaha illallah, setan duk kacau aku. Setan kata mut Yahudiyan. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Aku duk la tu bukan pada la ilaha illallah yang kamu cakap tu. Aku duk la tu pada setan tu. Ini menunjukkan setan tak tahu orang tu nak mati bila. Sebab tu dia kacau. Sebab nampak macam nak mati dah, dia pun kacau. Nampak macam nak mati, dia kacau. Jadi bila dia kacau, rupanya tak jadi mati. Jadi makna dia tak tahu. Jadi orang mati dalam tidur ni kemungkinan setan mati dah. Tak ada kacau lah. Mungkin lagu tu. Kenapa? Kerana dia tak sangka lah nak tidur ni. Jadi tu nak bagi tahu hanya Allah Ta'ala sahaja tahu bila seseorang itu mati. Okey? Jelas dan setan ni dia tak tahu. Sebab tu saya saya sebut sentiasa kepada orang yang ayah dia sedang koma, sakit teruk nak mati, supaya anak ni jangan tinggal. Saya ingat almarhum ayah saya tu waktu dia dah tak sedar tu, dia mula tak sedar lepas subuh tu, kami tak tinggal baca Quran. Kenapa? Kerana kita tahu setan cukup takut dengan Quran. Baca, minta dengan Allah, janganlah setan datang, jangan setan kacau ayahku. Kami duduk lingkung ayah kita tu, tak tinggal baca Yasin, baca segala-gala yang kita ingat, baca sampailah dia meninggal waktu zuhur. Tak bagi peluang. Saya pesan kepada siapa-siapa lah, kalau ayah kita sakit tu jangan tinggal, jangan bagi peluang setan masuk. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada tak surah-surah yang khusus bila kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Ada tak? Okey, pertama surah Yasin, sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang hampir meninggal Yasin. Perkataan mautakum ni diterjemahkan dengan dua cara. Sebagian ulama kata hampir meninggal, sebagian ulama kata lepas meninggal. Tak apa. Maknanya orang yang nak meninggal, surah paling penting sekali surah Yasin. Dan disebut oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi.
Al-Imam Al-Fakhrul Razi dalam tafsir beliau, tafsir Mafatihul Ghaib tentang surah Yasin ni, dia kata kenapakah Rasulullah SAW suruh kita baca Yasin? Kerana kata Al-Imam Al-Fakhrul Razi, dia kata Yasin ini adalah jantung Quran, hati Quran, qalbul Quran, hati Quran. Jadi hendaklah kita baca hati Quran, mengambil sempena supaya Allah memperkuatkan hati orang yang sakit nak mati tu. Sebab kaki dia tak bergerak dah, tangan dia tak bergerak dah, mulut dia mungkin tak bergerak dah. Tapi hati dia jangan matikan, hidupkan hati dia. Maka untuk dapat penghidupan hati tu, maka kita bacakan hati Quran atau jantung Quran atau hati Quran, iaitu surah Yasin. Itu kata Al-Fakhrul Razi dalam kitab tafsir beliau. Ada saya sebut dalam buku saya, iaitu tajuk buku Syifa dan Doa. Baik, satu surah. Surah yang kedua surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ni memang terkenal. Yang ni memang zaman sahabat lagi amal. Surah Ar-Ra'du untuk dipermudahkan meninggal. Surah Ar-Ra'du memang zaman sahabat lagi amal, tapi tak ada dalam hadis, tapi memang salafus soleh. Saya baca sebab ketika almarhum ayah saya hampir meninggal dunia, bapa saudara saya pesan suruh baca Ar-Ra'du. Rifki baca Yasin, lepas tu Ar-Ra'du. Baca Yasin, Ar-Ra'du. Saya pun bacalah, bapa saudara suruh. Saya baca. Bapa saya pun bila mula-mula sampai ketika ayah saya hampir meninggal dunia tu, dia ambil Quran tu, dia baca Ar-Ra'du. Jadi saya pun fikir Ar-Ra'du ni ambil daripada mana, dalil kat mana, tapi kita baca je lah. Jadi kita pun carilah kelebihan surah Ar-Ra'du yang dibacakan dekat dengan orang nak meninggal dunia. Cari ada dalam kitab. Rupanya Profesor Madya Dr. Radhi Osman, ahli majlis fatwa Perlis, pun menyatakan supaya baca surah Ar-Ra'du. Dan dia sendiri pun, dia sebut dia baca surah Ar-Ra'du pada orang yang lama dah nak meninggal dunia. Allah Ta'ala permudahkan, dia kata. Tu cerita surah Ar-Ra'du. Jadi dua surah tu lah antara surah yang dianjurkan untuk baca. Okey, soalan Kak Azia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ada dengar yang bila kita baca surah Ar-Ra'd ni, kita pegang tangan yang nak meninggal tu. Betul ke Ustaz? Wallahu a'lam, tapi Ar-Ra'du tu memang ada lah. Ya. Nanti kita yang pegang tangan tu wallahu a'lam lah. Tapi Ar-Ra'du memang surah yang terpilih untuk dibacakan dekat dengan orang yang hampir meninggal dunia. Surat ayat ayat kursi pun boleh juga kan Ustaz? Ayat kursi tu untuk jauhkan daripada syaitan. Saya dulu waktu jaga ayah tu, lau anzalna hadzal Quran, baca ayat kursi, baca niat nak halau syaitan lah, sebab kita tahu kan memang lau anzalna ni antara ayat yang terkenal lah. Syaitan takut kalau kita baca ayat kursi tu. Memanglah ayat kursi memang syaitan sendiri bagi tahu. Ayat kursi syaitan sendiri bagi tahu. Dia bagi tahu kepada Abu Hurairah, kalau tak nak aku datang malam besok, kau baca ayat kursi. Kalau kamu tak nak aku datang malam besok, kau baca ayat kursi. Jadi tu memang benarlah. Jadi oleh kerana itu bacalah. Baca ayat 33, Banzil, baca Yasin, baca Ar-Ra'du. Moga-moga dengan niat supaya syaitan tak datang dekat. Moga-moga orang yang meninggal tu senanglah untuk meninggal dunia. Baik. Okay Ustaz, kalau seseorang tu yang konon kalau ada saka ke apa ke, susah nak meninggal tu, kita baca surah yang sama lah ke macam mana? Baik. Okey. Dalam kitab saya dengar seorang ahli sufi lah, nama Profesor Madya Dr. Jahid Siddiq. Profesor Madya Dr. Jahid Siddiq. Dia kata kalau kes saka ni, dia kata bila dah payah nak mati ni, orang panggil dia. Orang panggil dia, apa dia buat? Dia buat istilah taubat terpimpin. Nama dia lah. Okey, dia akan datang, dia akan baca, dia akan sembahyang hajat, bukan sembahyang taubat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Dia sembahyang taubat dulu. Ini berdasarkan firman Allah, walau tara idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul.
lawajadallaha tawwabar rahimah. Ini dalil dia. Maknanya kalau ada orang yang buat dosa datang jumpa kamu wahai Muhammad. Okey, jumpa kamu wahai Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah, dan kamu juga wahai Muhammad wastaghfara lahumur rasul. Kamu juga wahai Muhammad tolong mohon ampun kepada pendosa tu. Jadi kata Ustaz Jahid Siddiq, maka bila dia datang dia akan sembahyang taubat 2 rakaat. Angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa aku, kau ampunkanlah dosa orang yang sedang nak mati ni. Tu satu dia kata. Lepas tu dia baca Quran. Dia baca Quran, baca Ar-Ra'du, baca semua. Maknanya kita mohon kepada Allah agar Allah ampunkan orang yang nak meninggal ni. Sebab tersekat dia daripada nak meninggal tu antaranya kerana saka tu lah. Kerana saka, kerana jin-jin ni lah. Maknanya susah nak meninggal. Maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi baca sembahyang taubat dan baca surah yang saya sebut tadi. Surah Yasin dengan surah Ar-Ra'du. Baik, saya buka ni Islam Web dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj ini adalah kitab Syafi'i, kitab fiqh Syafi'i. Wa yuqra'u indahu, dan nampak tak? Kekecil, tak apalah. Wa yuqra'u indahu, dan dibaca di sisi orang nak mati tu suratu Yasin, surah Yasin. Sunat kerana ada hadis Nabi. Satu. Okey, satu lagi dia kata wa yuqra'u indahu ar-ra'du, dan dibaca juga di sisi orang nak mati tu ar-ra'du, surah ar-ra'du. Liqauli Jabir, kerana Jabir pernah bagi tahu. Jabir bagi tahu apa? Innaha tuhawwinu tulu'ar ruh. Sungguhnya surah Ar-Ra'du mempermudahkan keluar ruh. Jabir ni siapa? Jabir ni sahabat. Betul lah apa nama tok guru kita buat tu. So bacalah 2 surah ni, dan tambah lagi ayat 33 ayat manzil untuk apa nama untuk setan lari. InsyaAllah nanti dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan benda-benda sebegini ni harap-harapnya anak-anak kita tahulah. Saya ingat saya waktu beberapa hari sebelum ayah saya meninggal, ayah saya pesan. Dia pesan kalau ayah sakit ni, ayah nak mati ni, Rifki buat gini, dia pesan. Jadi bila dia pesan tu, senanglah. Dia rasa dah dia nak meninggal dunia lah. Dia sakit lama, setahun. Jadi hari-hari akhir tu dia pesan. Buat gini, lepas ayah meninggal, tutup ni, lepas tu mata buat gini, lepas tu letak benda atas perut supaya tak kembung. Dia beritahu satu dia pesan. Kita dengar je, nak menangis, takut dia sedih. Tak menangis, rasa nak menangis. Gitu. Jadi insya-Allah yang kita belajar hari ni, insya-Allah dapat kita amalkan. Mohon ampun dan maaf jika ada apa-apa kesalahan. Dan untuk akhirnya kita doalah juga kepada Ustazah Yasirah. Biasanya Ustazah Yasirah yang bagi link ni, hari ni saya sendiri bagi link. Kerana Ustazah Yasirah sekarang dia tak sihat, dia kena slip disc. Dan dia akan melakukan operate pembedahan slip disc kat leher tu. Kat leher dan juga belakang. Dia ada 2 tempat slip disc, kat belakang, atas belakang satu, lepas tu kat leher ni satu. Dan dia akan buat slip disc kat leher dia lah dulu untuk potong dan letak tu. Jadi dia minta supaya kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma dawi Yasirah binti Yazid bidawaika. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau ubatilah Yasirah binti Yazid dengan ubat dari simu. Washfiha bishifaika, kau kurniakanlah kesembuhan untuknya dengan penawar daripadamu. Wa'afiha min balaika, engkau afiatkan, sejahterakan dia daripada segala ujianmu. Wasrif anhal adha wal amrad wal asqam birahmatika ya arhamar rahimin, dan engkau hindarkan daripada dia segala perkara yang menyakitkan, penyakit-penyakit berbahaya dengan rahmat kasih sayangmu. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha shifaan ajila shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menghilangkan segala kesakitan,
Mohon agar engkau sembuhkan Yasirah binti Yazid dengan kesembuhan yang segera, yang tidak meninggalkan apa-apa kesan buruk. Allahumma yassir laha umuraha, Allahumma yassir laha umuraha, Allahumma yassir laha umuraha ma'ar rahati li badaniha wa qalbiha. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon agar engkau kurniakan kemudahan dalam urusannya serta kau kurniakan ketenangan di dalam hatinya dengan rahmat kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa sama. Terima kasih Ustaz. Aku Salam, afwan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sihat. Amin. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Sama.